Salam sejahtera semua, saya Cikgu E. Selamat Tahun Baru Cina. Masih sempat lagi saya ucapkan kepada semua guru-guru dan pelajar-pelajar yang berbangsa Tionghoa. 虎年大吉. Di sini saya ingin membuat pejutan akhir perakaunan semester 1 atau ulangan semester 1 tahun 2022. So, kita work together. Okey, sebelum kita pergi ke pejutan akhir perakaunan ini, mari kita sama-sama melihat analisis peperiksaan STPM semester 1 atau ulangan semester 1. Untuk semester 1, kita ada 6 topik. Topik yang pertama adalah asas perakaunan kewangan. Topik kedua adalah aset. Topik 3, liability. Topik 4, koperasi. Topik 5, rekod tak lengkap. Dan topik 6, kawalan dalaman. Jadi di sini adalah analisis peperiksaan STPM semester 1 atau ulangan 1 dari tahun 2013 hingga 2021. Di sini kita boleh lihat kebanyakan soalan dari bab 1 dan bab 2. Jadi, pelajar perlu memberi penekanan. Di samping itu, bab liability, koperasi, rekod tak lengkap juga perlu diberi penekanan. Okey, untuk bab 6 juga, ini adalah soalan teori, kawalan dalaman. Jadi, untuk tahun ini, soalan bab mana yang akan keluar bagi STPM 2022 atau 2021 ulangan? Sebagai guru, saya akan minta belajar sediakan diri sendiri dengan mahirkan semua topik-topik sebelum pergi berperang, iaitu menduduki peperiksaan STPM. Okey, jadi mari kita sama-sama lihat pejutan akhir perakaunan semester 1 ini. Soalan yang saya akan bincang adalah soalan dari college saya. Mari kita tengok soalan 1. Jelaskan maksud asas tunai dan asas akuan. Okey, jadi anda boleh bagi definisi apa itu asas tunai dan asas akuan. Seperti jawapan di sini. Belanja dibayar dipadankan dengan hasil diterima pada tempoh perakaunan yang sama untuk mengkira keuntungan pada tempoh tersebut. Asas akuan pula adalah belanja diiktiraf apabila belanja tersebut telah berlaku, walaupun amaunnya belum dijelaskan, dan hasil diiktiraf apabila hasil tersebut telah diperoleh, walaupun amaunnya belum diterima pada tempoh tersebut. Setiap tik ada setengah markah. Jadi, sini maksimum adalah 3 markah. Mari kita tengok B. Maklumat pelalasan berikut bagi perniagaan indah telah dikumpulkan pada 31 Disember 2016. Pertama, perkhidmatan telah diberikan tetapi jumlahnya sebanyak 750 belum dibiarkan. Kedua, bekalan stor yang bernilai 300 telah digunakan. Yang ketiga, hasil belum diterima sebanyak 260 telah pun diterima. Keempat, gaji sebanyak 900 belum dibayar. Kelima, insurans dibayar dahulu sebanyak 350 telah matang. Dan enam, wang pendahuluan 270 telah diterima bagi perkhidmatan yang akan diberikan pada Mac 2017. Dikehendaki, catatan jurnal bagi setiap keadaan di atas 6 markah. Dengan menggunakan jadual di bawah, nyatakan akaun pengenaan sama ada terlebih catat atau terkurang catat sebelum pelalasan 6 markah. Okey. Jadi mari kita sediakan jurnal. Yang pertama adalah dia sudah bagi dan belum dibiarkan. Jadi kita akan biarkan dia. Debitkan hasil belum terima 750, kreditkan hasil perkhidmatan. Dan jangan lupa anda perlu tuliskan keterangan. Okey? Merekodkan hasil perkhidmatan yang belum dibiarkan. Okey? Ingatlah, jika keterangan tidak diberi, maka 1/4 akan ditolak bagi setiap transaksi. Okey? Kedua, bekalan stor bernilai 300 telah digunakan.
Jadi kita akan rekodkan belanja bekalan debit, kreditkan bekalan store 300. Ketiga, hasil belum terima sebanyak 260 telah pun diterima. Jadi kalau telah pun diterima, kita akan debitkan bank, kreditkan hasil belum diterima 260. Keempat, gaji sebanyak 900 belum dibayar. Jadi kita akan debitkan belanja gaji, kreditkan gaji belum bayar 900. Kelima, insurans bayar dahulu sebanyak 350 telah matang. Jika telah matang, jadi kita akan debitkan belanja insurans 350, kreditkan insurans prabayar 350. Keenam, wang pendahuluan 270 telah pun diterima bagi perkhidmatan yang akan diberi pada 30 Mac. Jadi, kita ada debitkan bank, kreditkan hasil belum terperoleh atau hasil terdahulu 270. Jika semua betul, anda akan dapat 6 markah. Okey. Terus kita pergi ke kedua. Nyatakan sama ada akaun pengenaan adalah terlebih catat atau terkurang catat. Maksudnya anda kena nyatakan yang pertama, terlebih catat ke terkurang catat. Okey. Jadi kita terus rujuk kepada jadual di atas. Jika ini adalah aset terkurang catat, lepas tu hasil terkurang catat sebab belum dibiarkan. Okey, jika betul kita akan mark satu tik di sini. Untuk yang kedua, bekalan telah digunakan. Jadi belanja terkurang catat dan bekalan store ini akan terlebih sebab dia telah gunakan. Kita akan tolak tali inventory bekalan store. Yang ketiga, hasil belum terima sebanyak 260 telah pun diterima. Jadi, tiada perubahan. Sebab ini debit dan kredit adalah aset. Okey? Yang keempat, gaji sebanyak 900 belum dibayar. Jika belum dibayar, maksudnya kita ada gaji belum bayar, terkurang catat, dan juga belanja terkurang catat. Untuk yang kelima, insurans bayaran dahulu sebanyak 350 telah matang. Jadi, kita akan tolak dari sini sebab dia sudah terlebih catat dan belum belanja terkurang catat. Akhirnya, yang keenam, wang pendahuluan. Jadi, bank kita akan debitkan sebab terkurang catat dan hasil belum terperoleh adalah liability semasa terkurang catat. Okey, jika betul semua anda akan dapat 6 markah. Mari kita tengok soalan C. Bagi setiap situasi di bawah, nyatakan prinsip yang terlibat sama ada dipatuhi atau tidak dengan memberi pandangan anda. Jadi maksudnya anda kena nyatakan prinsip yang terlibat. Patuhi ke tidak patuhi? Dan lepas tu anda kena jelaskan sebab dia minta bagi pandangan. Okey, mari kita tengok yang pertama. Bandar Chalet mengiktiraf hasil sewa bilik pada tarikh tambahan diterima. Bagi musim cuti sekolah, ramai tetamu telah membuat tambahan 1 tahun mendahului tarikh lawatan yang dicadangkan. Jadi ini adalah betul ke? Soalan dia kata dia telah iktirafkan hasil itu walaupun perkhidmatan belum diberi. Jadi ini adalah tidak patuhi prinsip realisasi. Okey? Kerana hasil tidak boleh diiktiraf sehingga perkhidmatan telah diberikan. Jadi kita akan bagi 1 tik, 2 tik untuk pandangan atau ulasan. 1 tik di sini adalah 1/4, jadi anda akan dapat 1 markah bagi setiap situasi ini. Okey, kedua. Pada tahun sebelumnya, Lim Berhad telah menggunakan kaedah susun nilai kali lulus bagi tujuan pelaporan kewangan. Dalam tahun semasa, Lim Berhad mula menggunakan kaedah susun nilai dipercepat bagi tujuan pelaporan kewangannya atas nasihat juru audit. Dia ada atas nasihat juru audit.
Jadi ini adalah patuhi ketekalan. Kerana kaedah susun nilai boleh ditukar dengan atas nasihat juruaudit. Okey. Ketiga, liability perniagaan INR adalah jauh melebihi aset syarikat. Untuk membentangkan penyata kewangan yang lebih baik, pemilik perniagaan telah memasukkan aset peribadinya seperti akaun simpanan, kereta dan pelaburan harta tanah dalam penyata perniagaan. Jadi ini adalah tidak patuhi. Okey, tidak patuhi entiti perasingan. Sebab pemilik dan perniagaan merupakan dua entiti yang berasingan. Anda tak boleh masukkan harta peribadi atau aset peribadi ke dalam perniagaan semata-mata untuk menampakkan penyata kewangan yang lebih baik. Okey. Keempat, pada 25 Januari 2020, aset logi tunggal syarikat KK Berhad dimusnahkan oleh panja dan sebahagian besar ditutup pada tahun itu. Tiada penyataan tentang peristiwa tersebut dalam penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Jadi ini adalah tidak patuhi pendedahan penuh. Segala peristiwa yang berkaitan dengan syarikat sepatutnya didedahkan kerana dia mungkin mempengaruhi pengguna atau berlabur atau pakar berlabur nak membuat keputusan. Okey. Kelima, kerana akaun syarikat pengedar motor menyusut nilai pakur sampah bersih sepanjang tempoh 5 tahun. Pakur sampah, okey, pakur sampah bersih. Jadi ini adalah tidak patuhi kematerialan. Sebab nilai pakur sampah bersih biasa adalah kecil dan tidak memberi kesan yang signifikan kepada untung syarikat. Maka dia boleh terus cas sebagai belanja tahun semasa dan tidak perlu menyusut nilai sepanjang tempoh 5 tahun. Okey? Jika anda semua betul semua, anda akan dapat 5 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2. Syarikat Jaya Sdn Berhad memulakan perniagaan pada 1 Januari 2019 dan mengamalkan sistem inventory berkala. Berikut merupakan urus niaga yang berlaku sepanjang tahun 2019. Jadi, urus niaga belian dan jualan inventory sepanjang 6 bulan. 2019 adalah seperti berikut. Dia bagi anda belian, bagi anda jualan, bagi anda pakai unit. Dan ini adalah tarikhnya. Maklumat kedua, belanja pentadbiran ialah sebanyak 10,000 setahun. Ketiga, pada 1 Januari, perniagaan telah memperoleh pinjaman daripada Agro Bank sebanyak 100,000 dengan kadar faedah 5% bagi tempoh 5 tahun. Faedah atas pinjaman dibayar 2 kali setahun iaitu pada 1 Januari dan 1 Julai setiap tahun. Dikehendaki, sediakan penyata pendapatan perbandingan antara MDKD dan MKKD. Berakhir 30 Jun, 8 markah. Jadi kita kena terus sediakan penyata pendapatan perbandingan. Sebelum kita nak sediakan penyata pendapatan, kita perlu kira berapa nilai inventory akhir dan juga kos jualan. Yang jualan kita boleh terus kira dekat sini. Okey? Terus ambil ini adalah jualan. Okey? Taraf sahaja kita boleh dapatkan jualan. 300 taraf dengan RM5, 500 taraf dengan RM6, 400 unit taraf dengan RM6 dan 700 unit taraf dengan RM6,5. Jumlahkan kita akan dapat 11450. Okey, ini adalah jualan. Okey, jualan. Lepas tu kita kena kira inventory akhir. Berapa inventory? Sebab dia guna sistem inventory berkala. Jadi kita tak perlu lihat urutan tarikh dia, tetapi kita perlu kira sebab berkala ialah mungkin kita 1 tahun atau setengah tahun baru kita kira 1 kali. Bagi syarikat ini dia adalah 6 bulan. Okey, 6 bulan baru dia kira 1 kali. Jika kita gunakan kaedah MDKD, masuk dulu, keluar dulu. Jadi kita ada 1000, ini jual 300,
MDKD. Okey. Jadi kita tinggal 700, lepas tu jual lagi 500, jadi kita tinggal 200. Okey. 200 dia beli lagi. Beli 2000. Jadi 2200. Lepas tu kita jual 400. So 400 akan tolak yang asal ini punya 200. Lepas tu 200 lagi ambil tadi 2000, tinggal 1800. Lepas tu kita ada 700, jual 1800 tolak 700, so kita tinggal baki adalah 1100. Jadi dia punya MDKD adalah 1100 darab dengan ini RM3. Jadi kita terus dapat 3300. Jika anda buat betul, anda akan terus dapat markah 1 tik. Okey. Manakala untuk kaedah MKKD, masuk kemudian keluar dulu. Masuk kemudian keluar dulu. Okey. Jika guna kaedah MDKD, kita akan terus kira berapa yang kita jual. Sebab dia 6 bulan baru kita akan kira sekali. So, kita akan ambil 300 campur 500 campur 400 campur 700. Jadi, jumlahnya kita akan dapat 1900. Okey, manakala sini kita ada 3000. Ambil 3000 tolak 1900, baki kita ada dapat 1100. Betul? Jadi, masuk kemudian keluar dulu. Jadi, dia jual 1000, kita akan terus tolak daripada sini. 1900. Jadi, kita tinggal 100. Inventory akhir bagi MKKD ialah 1000 darab dengan RM2 dan juga 100 unit darab dengan RM3. Jadi jumlah kita dapat 2300. Okey. Sudah dapat yang ini, lepas tu kita boleh sediakan penyata pendapatan perbandingan. Kita terus sediakan secara berluangan, maksudnya MDKD, MKKD. Lepas tu di sini kita ambil jualan. Jualan dua-dua sama. Jika betul, baru kita akan dapat 1 tik. Lepas tu tolak kos jualan. Sebab tak ada inventory awal, jadi kita akan terus start daripada belian. Kita jumlahkan semua belian. 1000 darab dengan RM2 dan 2000 darab dengan RM3. Jumlah kita dapat 8000. Dua-dua sama, jika betul kita 1 tik. Lepas tu kita akan tolak inventory akhir. Jadi MDKD kita guna yang ini. Okey? Jika anda silap, tetapi sini masih akan dapat off mark. Okey? Unfigure. Bagi ini pun sama. Lepas tu kita ambil jualan, tolak dengan kos barang dijual atau kos jualan, kita dapat untung kasar. Untung kasar bagi MDKD adalah 6750, manakala bagi MKKD adalah 5750. Lepas tu kita akan tolakkan segala belanja. Okey. Bagi soalan ini, kita ada belanja pentadbiran 10,000 setahun, dia 6 bulan, jadi kita bahagi 2, kita dapat 5,000. Jika betul, dapat 1 tik bagi dua-dua kaedah. Manakala di sini kita ada faedah pinjaman. Sebab faedah pinjaman adalah 100,000 darab dengan kadar faedah 5%. 5% ini adalah untuk setahun, darab dengan 6/12 sebab 6 bulan. Atau kita darab dengan 1/2. Kita dapat 2,500. Jika dua-dua betul, kita ada 1 tik. Lepas tu, kita akan dapatkan untung atau rugi bersih. Di sini kita dapat rugi bersih 750 untuk MDKD dan rugi bersih 1750 bagi MKKD. Jika anda semua betul, anda akan dapat 8 markah penuh. Seterusnya kita tengok B. Perniagaan Mamiku dalam menyiapkan pernyata kewangannya bagi tahun berakhir 30 Jun 2019. Bagi debit dalam buku tunai sebelum berlalasan ialah sebanyak 5,657. Intip Malik, pemilik perniagaan tersebut belum menyediakan penyata penyesuaian bank pada tarikh tersebut. Semasa membuat perbandingan antara buku tunai dan penyata bank serta beberapa dokumen rujukan, perkara berikut telah ditemui. Di sini ada 8 maklumat dan mari kita tengok soalan dulu apa yang dia nak.
Sediakan catatan jurnal pelalasan tanpa keterangan. Jadi maksudnya kita tak perlu bagi keterangan. Bagi perkara 1 hingga 8 di atas, jika ada. Jadi maksudnya jika tiada catatan jurnal, kita hanya tuliskan tiada catatan. Okey? Lepas tu kedua, hidungkan nilai buku teraras dan sediakan penyata penyesuaian bank. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Yang pertama, cek nombor 265211 bernilai 3,000 telah direkodkan dalam buku tunai tetapi masih belum ditunaikan. Jadi ini adalah cek belum ditunaikan. Jadi tiada catatan. Kedua, cek penombor 4111209 daripada pelanggan bernilai 4970 telah direkodkan dalam buku tunai pada 30 Jun 2019 tetapi pihak bank hanya mengkreditkan amount tersebut pada 1 Julai. Jadi ini adalah cek yang belum dikreditkan. Okey? Jadi ini juga adalah tiada catatan. Maklumat ketiga, charge bank 320 wujud dalam penyata bank tetapi tidak direkod dalam buku tunai. Jadi kita akan debitkan belanja charge bank 320, kreditkan bank 320. Sentiasa ingat, untuk menjawabkan soalan penyata penyesuaian bank punya jurnal, biasanya salah satu catatan di debit atau kredit akan melibatkan bank. Sebab kita tengok adalah buku tunai luangan bank. Okey? Maklumat keempat, cek yang dikeluarkan sebanyak 2,900 untuk membayar pembelian peralatan telah tersalah rekod dalam buku tunai dan akaun peralatan sebanyak 12,900. Ini telah tersilap rekod lebih 10,000. Okey. Jadi kita akan debit balik bank 10,000, kredit akaun peralatan 10,000. Kelima, cek yang diterima daripada syarikat FH bernilai 590 pada 20 Jun 2019 adalah cek tentang. Nilai tersebut telah direkodkan dalam buku tunai. Jika sudah tentang dan kita sudah rekod, jadi kita akan debit balik sebab tak dapat bayar oleh pelanggan. Jadi debit balik ABT syarikat FH kreditkan bank 590. Maklumat 6. Cek yang dikeluarkan untuk berbelanja pembaiki kenderaan sebanyak 3,600 telah didebitkan dalam akaun tunai dan akaun belanja. Sepatutnya bayar kita kena kreditkan tetapi dia telah debitkan. Jadi kita kena kredit semula akaun tunai 3,600 dan dia gunakan cek. Jadi kita bayar kita kena kreditkan bank 3,600. Lepas tu debit balik akaun terkandung. Sedangkan soalan sudah debit betul di akaun belanja. Okey? Maklumat 7. Belian dengan cek sebanyak 1,500 belum direkod dalam mana-mana buku. Jadi, debitkan belian kreditkan bank. Maklumat 8. Inzit Syariah telah menggunakan cek perniagaan bernilai 265216 untuk membayar belanja pembaiki kenderaannya sebanyak 1,650. Perbelanjaan ini telah direkod dalam buku tunai tetapi tidak terdapat dalam penyata bank. Jadi, ini adalah cek belum dikemukakan. Jadi, tiada catatan. Okey? Jika semua betul, anda akan dapat 7 markah penuh. Seterusnya, kita akan hidungkan nilai buku tunai terselaras dan sediakan penyata penyesuaian bank. Jadi, kita boleh bukakan buku tunai luangan bank yang terselaras. Okey. Bagi Bibi, ambil dari sini soalan. Lepas tu, tengokkan bahagian bank. Okay? Bank di debit side. Okay. Mari kita tengok ada ini. Lepas tu, yang lain semua kredit. So, di sini kita hanya ada debit 10,000 sahaja. Bahagian kredit pula, kita tengok bank yang ada kredit punya. Okay? Bank di kredit. Bank di kredit. Bank di kredit. Bank di kredit. Jadi, maksudnya kita kena catatkan charge bank. Belanja charge bank. Lepas tu kita kena catatkan ABT. Kita kena catatkan terkantung. Okay. And then kita kena catatkan belian. Nampak?
Jadi lepas tu kita akan dapat buku tunai terseralas. Okey, pakai HP-nya 9647. Sudah dapat 9647, ini adalah pakai debit buku tunai diseralaskan atau dikemas gini lah. 9647. Lepas tu kita campur cek belum dikemukakan. Tadi kita ada 2. Satu adalah ini belum dikemukakan. Dan juga ini cek yang belum dikemukakan. Okey. Lepas tu baru kita tolak deposit belum dikreditkan. Tadi deposit belum dikreditkan adalah ini. Okey, 4970. Lepas tu akhirnya kita dapat jawapan pakai kredit di penyada bank adalah 9327. Okey. Jika anda betul, maksimum kita boleh dapat 5 markah. Seterusnya, mari kita tengok soalan 3. Apa yang dimasukkan liability semasa? Dan liability jangka panjang jelas dan berikan satu contoh bagi setiap liability tersebut. Jadi maksudnya kita kena bagi definisi untuk liability semasa dan liability jangka panjang dan bagi satu contoh bagi setiap liability tersebut. Jadi ini adalah definisi untuk liability semasa. Satu bentuk liability yang dijangka akan dibayar menggunakan set semasa dengan mewujudkan liability semasa yang lain dan mesti dibayar dalam masa 1 tahun. Okey, definisi 1 markah. Atau anda boleh letak macam ni. Liability semasa ialah aplikasi yang perlu dijelaskan dalam tempoh sama ada 1 tahun atau 1 tempoh operasi. Okey, maksud dia 1 markah. Bagi liability jangka panjang ialah satu aplikasi atau tanggungan yang dijangkakan akan dibayar dalam tempoh lebih 1 tahun atau 1 tempoh operasi, 1 markah. Contoh liability semasa overdraft bank, RBB, lain-lain belanja belum bayar. Contoh liability jangka panjang kita ada pinjaman, tanda janji, bond, venture dan sebagainya. Maka 3. Seterusnya kita tengok B. Perniagaan bun adalah sebuah rangkaian kedai barangan elektrik. Maklumat yang dikumpulkan untuk perniagaan bun pada 31 Disember 2020 adalah seperti yang berikut. Dia bagi segala akaun di sini. Lepas tu maklumat yang belum diambil kira adalah seperti yang berikut. Ada 1 hingga 5. Lepas tu kita ada minta hidungkan untung bersih teralas 4 markah. Sediakan penyata perubahan modal perniagaan bun bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 2 markah. Dan sediakan penyata kedudukan kewangan perniagaan bun pada 31 Disember 2020 11 markah. Jadi kita perlu lihat maklumat tambahan sebab ini yang belum diambil kira. Soalan ini cikgu pernah buat kelas live. Okey. Bagi bab liability. Kita perlu buat pelalasan untuk maklumat yang belum diambil kira sebelum kita sediakan penyata untung bersih terseralas. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, di sini adalah jurnal bagi pelalasan maklumat tambahan ini. Kerja pembakan melalui tuntutan waranti yang melibatkan alat ganti sebanyak 2,800. Jadi kita akan debit peruntukan liability waranti 2880, kreditkan bekalan alat ganti 2880. Kedua, nokta belum bayar dikeluarkan pada 1 Julai 2020 dan akan matang pada 30 Jun 2021. Jadi kita akan rujuk di sini. Nokta belum bayar adalah 10%, jumlah adalah 34,200. Jadi kita akan debitkan belanja faedah MBB nokta belum bayar 1710 dan kreditkan faedah nokta belum bayar terakru 1710. Sebab di sini adalah dikeluar pada 1 Julai dan akan matang pada 30 Jun 2021 dan tarikh tutup kita adalah pada 31 Disember 2020. Jadi 6 bulan. Taraf dengan 6.
Okey, yang ketiga, satu kes mahkamah yang dibawa oleh pelanggan pada bulan April telah diputuskan oleh mahkamah pada 30 September 2020. Perniagaan pun didapati bersalah dalam kes itu oleh mahkamah dan dihendaki membayar ganti rugi sebanyak 7,500. Jadi kita kena bayar belanja ganti rugi. Debitkan belanja ganti rugi 7,500, kreditkan ganti rugi belum bayar 7,500. Seterusnya, yang keempat, pinjaman jangka panjang adalah untuk tempoh 10 tahun. Faedah atas pinjaman tersebut ialah 8% setahun yang dibayar pada setiap 1 Januari. Setiap tahun, 1/10 daripada pinjaman perlu dilansaikan. Jadi, kita akan kira faedahnya. Debitkan belanja faedah pinjaman 5760. Macam mana dapat? Kita tengok pinjaman, jumlah adalah untuk 10 tahun. Dan pinjaman adalah 72,000, faedah adalah 8%. Jadi 8% darab dengan 72,000, kita dapat 5760. Dan kreditkan faedah pinjaman terakru. Sebab kita akan bayar pada setiap 1 Januari. Okey, bagi yang kelima, pada 31 Disember 2020, pemilik perniagaan pun telah membuat pelaporan tambahan dalam bentuk tunai sebanyak 15,000. Jadi ini adalah modal tambahan. Debitkan tunai, kreditkan modal 15,000. Okey. Soalan tidak minta anda sediakan jurnal, tetapi anda boleh sediakan di tepi sinilah. Lepas tu, kita akan terus sediakan penyata menghidungkan untung bersih teralas. Untung bersih sebelum pelalasan adalah 69,000. Ini kita boleh dapat dari sini. Okey. Lepas tu kita kena campurkan hasil dan tolakkan perbelanjaan. Di sini tak ada hasil, so kita hanya tolak belanja sahaja. Jadi belanja di sini kita ada belanja faedah nokta belum bayar 1710 ini. Ini bukan, jadi tak perlu sebab ini adalah liability. Okey. Lepas tu kita ada yang ini, kita ada belanja faedah 1710. Lepas tu ini kita ada belanja ganti rugi 7,500 dan kita ada belanja faedah pinjaman 5760. Yang ini adalah aset dan equity, jadi tidak berkaitan. Jadi apabila kita tolakkan semua, kita akan dapat untung bersih terselalas atau terlalas RM54,030. Jika anda boleh dapat betul, terus dapat 4 markah. Seterusnya kita akan sediakan penyata perubahan modal perniagaan bun bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Jadi mari kita tengok ini. Okey. Jika dia minta anda sediakan penyata perubahan modal, maksudnya ialah cari modal akhir. Okey. Jadi kita ada modal awal tambah modal tambahan 15,000 tadi dalam pelalasan maklumat ke-5. Kita tambah untung bersih yang tadi kita sudah kira di 1 untung bersih teralas, kita akan dapat modal akhir. Jika betul, 2 markah. Sangat senang. Okey. Seterusnya, sediakan penyata kedudukan kewangan pula. Jika anda betul, akan dapat markah lah. Jangan lupa sentiasa tulis nama perniagaan dan tajuk penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. Jadi kita ada aset bukan semasa, di sini kita ada premis dan kenderaan. Lepas tu kita ada aset semasa, kita ada bekalan alat ganti. Sebelum itu kita ada 12,000. Lepas tu kita sudah guna 2880, jadi kita tinggal 9120. Lepas tu kita ada tunai, yang ini adalah modal tambahan. Okey, maklumat dia 5. Okey, kita ada 33,000. Lepas tu ABT dan security boleh basah. Okey. Lepas tu kita akan ambil jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa untuk dapatkan aset semasa bersih. Di bahagian liability semasa kita ada ABB, nokta belum bayar, pinjaman. Okey, sebab kita kena selesaikan bayar hutang 1/10 setiap tahun. Okey. So kita 7,200 liability semasa. Selebihnya adalah
liability, bukan semasa atau jangka panjang lah, pinjaman. Bagi pinjaman. Okey, lepas tu ganti rugi belum bayar 7,500. Peruntukan liability, warranty, asal kita punya peruntukan ada 9,000, sudah guna 2,880, jadi kita tinggal 6,120. Dan faedah nokta belum bayar terakru 1710 dan faedah pinjaman belum bayar 5760. Okey, jika anda kira salah di B, jadi anda masih akan dapat tick bagi own figure. Okey. Lepas tu jumlah kita dapat 360,630 balance. Okey. Jadi kita punya equity kita ada 295,830 dan kita ada pinjaman. Okey, liability jangka panjang kita ada pinjaman adalah 64,800. Jadi jumlah kita akan dapat samalah. Maksudnya ini sama dengan ini, sama. Okey. Jika betul semua, anda akan dapat 11 markah. Okey, 11 markah untuk penyata kedudukan kewangan. Okey, next kita pergi soalan yang seterusnya, soalan 4. Soalan ini adalah soalan koperasi. Okey, di sini dia minta anda yang A. Okey, minta anda sediakan, nyatakan dua perbezaan antara penyata kedudukan kewangan koperasi dan dengan penyata kedudukan kewangan milikan tunggal. Jadi anda kena bagi dua perbezaan. Jadi satu koperasi, satu milikan tunggal. Okey, jadi kita guna kumpulan wang anggota yang milikan tunggal guna equity pemilik. Bagi yang koperasi kita ada modal saham, modal yuran. Bagi milikan tunggal kita ada modal sahaja. Bagi koperasi kita ada reserve seperti yang termaklum dalam undang-undang koperasi masing-masing. Dan bagi milikan tunggal tidak ada apa-apa reserve. Okey, jadi anda boleh pilih mana-mana di atas. Kena pay. Okey, maksudnya kena dua betul baru kita dapat satu markah. Kena nyatakan dua perbezaan, dua markah. Okey, mari kita tengok yang B. Berikut adalah imbangan tunggal koperasi KTE TF Berhad pada 31 Disember 2020. Di sini dia bagi anda modal saham, modal yuran, keuntungan semua. Okey, and then kita ada maklumat tambahan. Soalan ini agak panjang. Okey, jadi kita ada, dia kata dia telah buat peruntukan untuk membayar tenda 10,000. Jadi jangan lupa nanti kita ada satu adalah tenda kerana melanggar kontrak. Okey, tenda kontrak lah. Yang kedua ialah aset tetap disusun nilai pada kadar 10% setahun. Maklumat ketiga, dividen 10% dan 4% dicadangkan masing-masing atas modal saham dan modal yuran. Jadi modal saham 10% dan 4% untuk modal yuran. Maklumat 4, faedah simpanan belum bayar. Ini adalah faedah simpanan hasil. So adalah belum terima ialah 8,960. Yang kelima, peruntukan zakat perniagaan bagi tahun berakhir ialah 1459. Peruntukan kepada tabung kebajikan ahli dan honorarim lembaga pengarah ialah 5% dan 9.5% masing-masing. Sebanyak 30% daripada pinjaman akan matang dalam tempoh 12 bulan akan datang. Jadi kita tahu 30% adalah liability semasa dan selebihnya 70% adalah liability jangka panjang. Yang 8, peruntukan daripada keuntungan koperasi adalah seperti berikut, 12-21. Jadi kita kena ikutlah. Sediakan penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 31 Disember dan sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember dan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. Jika anda nak pilih buat soalan koperasi, cikgu galakkan anda dengan buat cepat. Kena praktis banyak. Okey, supaya anda boleh buat dalam masa yang ditetapkan. Ingat, anda perlu jawabkan 4 soalan dalam 2 jam. Lebih kurang satu soalan adalah 30 minit. Okey. Jadi di sini kita ada, okey, dapatkan jualan. Terus ambil sahaja. Okey, tolakkan kos jualan daripada sini akan dapat untung kasar. Lepas tu kita akan tambahkan hasil.
Okey, skala hasil kita akan tambah di sini. And then kita akan tolakkan belanja. Okey, biasanya soalan dalam koperasi dia lebih fokus sini sahaja. Belanja. Sebab kadang-kadang kita akan dapat belanja yang khas untuk koperasi. Okey, seperti ada kadang-kadang kita ada koperasi belanja mesyuarat atau allowance lembaga dekat belanja. Okey. Untuk yang ini kita hanya tambahkan mana yang dalam maklumat tambahan. Jadi maklumat tambahan di situ kita tadi ada satu belanja susun nilai dan juga tender kontrak. Okey, tender 10,000 dalam maklumat tambahan yang pertama. Okey. Lepas tu anda akan dapat untung bersih adalah 88,668. Okey. Sudah dapat ini, okey, ini baru yang kita sentiasa perlu buat. Pembahagian untung rugi. Okey. Ambil apa yang anda sudah dapat, pindah ke sini. Lepas tu ingat sentiasa tunjukkan jalan kerja. Jika anda punya untung bersih salah, jawapan anda akan salah. Tetapi biasanya kalau anda dapat tunjukkan jalan kerja di sini, anda masih akan dapat satu tik untuk own figure. Okey? Jika betul, 2 tik di sinilah. Okey. Tolakkan kumpulan wang reserve pekanun, kumpulan wang amanah pendidikan, dan kumpulan wang amanah pembangunan. Akan dapat jawapan dan ambil untung bersih, tolak pembahagian pekanun, anda akan dapatkan 75,368. Lepas tu, kita baru tolak pembahagian lain yang terdiri daripada honorarium lembaga taraf dengan 9.5%. Di sini ada nyatakan. Sama juga, jika tunjuk jalan kerja, kita masih ada own figure. Maka, okey, ini pun sama. Dan tabung kebajikan ahli. Okey. Selain itu, kita ada dividen dicadangkan. Di sini ada 2. Satu dividen modal saham, satu dividen modal yuran. Anda mesti kena ambil dan kira betul. Baru akan dapat markah. Lepas tu, kita ada zakat. Okey. Zakat adalah 1459. Lepas tu, kita akan tambahkan keuntungan terkumpul awal. Kita akan dapat keuntungan terkumpul akhir. Okey. Jumlah markah adalah 8. Anda ingat, jika soalan dia tak bagi anda peruntukan peratusan di sini, untuk koperasi punya keuntungan kita ada 25% dengan 15%. Pengagihan, kalau 15% kan, biasa kita akan nampak 15% adalah 12%, 2%, 1%. Untuk yang 25% pula macam mana? Sama juga, ini adalah 22%, 2%, dan 1%. Ikut sama seperti ini. Pekanun, pendidikan, pembangunan. Ikut urutan ni lah. Okey, anda perlu ingatlah. Sebab kadang-kadang soalan dia tak bagi anda berapa peratusan bagi setiap kumpulan wang reserve tersebut. Jadi anda kena ingat. Dia akan kata, okey, peruntukan akan mengikut Akta Koperasi 1993. Tetapi sekarang kita memang ada maklumat baru tentang Akta Koperasi tetapi pindahan tahun 2020. Okey, kita kena rujuk itulah. Seterusnya kita pergi tengok penyata kedudukan kewangan. Bagi koperasi, biasanya yang sering akan tanya adalah ini dengan sini. Untuk PKK, kita akan fokus di liability. Ini sama juga kita bagi nama koperasi dan tajuk. Kita ada aset bukan semasa, seperti biasalah, aset semasa. Lepas tu di sini kita ada dividen yang dicadangkan. Okey, atau kita boleh terus tulis di sini adalah dividen belum bayar. Okey, dividen belum bayar. Anda boleh tulis dividen belum bayar, lepas tu boleh campurkan dua-dua. Okey, dua ini campurkan. Lepas tu kita ada pinjaman. Okey, 30% adalah liability semasa. ABB, kumpulan wang amanah pendidikan dan pembangunan. Ambil jawapan ini kan semua daripada penyata pembahagian untung rugi. Okey? Jadi ini semua own figure. Jika belajar salah kira dalam penyata pembahagian untung rugi, anda masih boleh dapat markah di sini. Lepas tu jangan lupa kita ada satu tender belum bayar. Okey, tender kontrak 10,000.
Jadi kita akan dapat aset semasa bersih, jumlahkan kita akan dapat ini. 774,668. Lepas tu untuk kumpulan wang reserve pula, kita ada modal saham, modal yuran, keuntungan terkumpul. Okey? Ini ambil daripada penyata pembahagian untung rugi. Lepas tu kita ada kumpulan wang reserve pekanun campur barang asal dan tahun ini punya. Lepas tu kita ada tabung kebajikan. Okey, sama juga kita tambah yang asal dan tahun ini punya. Dan kumpulan wang penebusan saham. Jumlahkan semua, lepas tu kita tambah juga dengan liability jangka panjang yang 70% itu. Jadi jumlahkan kita akan sama dengan ini. Okey? Dan maka maksimum adalah 7. Sebenarnya janji anda boleh hafalkan format macam mana nak sediakan penyata pendapatan komprehensif, penyata pembahagian untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Dan boleh buat dengan cepat. Sebenarnya soalan ini adalah sangat senang nak skor. Okey? Mari kita tengok soalan 5. Amak merupakan memilih sebuah bengkel kenderaan yang menjual alatan ganti kenderaan dan servis kereta di Melaka yang tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Maksudnya dia adalah jual alat ganti kereta dan servis. Dia ada 2. Anda sebagai accountant diminta memberi khidmat kepakaran anda untuk membantu beliau kerana beliau ingin mengetahui kedudukan kewangan dan prestasi perniagaannya dengan kadar segera. Maklumat yang telah diperoleh daripada rekod-rekod yang disimpan adalah seperti yang berikut. Ini adalah aset pada awal 2018. Lepas tu kita ada maklumat ringkasan. Ini adalah buku tunai. Ini adalah bagi BB lah. Okey, kalau nak cari modal awal, kita kena cari dari sini ya. And then di sini kita ada maklumat tambahan. Okey, jadi kita boleh terus go through. Okey, ini penerimaan tunai. Ini adalah pembayaran tunai. Dia ada beli alatan ABB, belanja gaji, utility, insurans, ambiran. Lepas tu bahan pengubahsuaian, bengkel. Lepas tu lesen, lepas tu belanja lepas tu asuran termasuk faedah. Bagi penerimaan pula, dia ada jualan alatan ganti kereta, hasil perkhidmatan servis. Okey. Dan ketiga, dia ada hutang lapuk. Okey, jadi anda jangan lupa ada hutang lapuk. Okey. Telah berlaku dan hapus kira. Dan dia ada diskaun diterima daripada pembekal alat ganti kereta. Kelima, alat ganti kereta berjumlah 405 telah diguna dan membaiki kereta ahli keluarga Akmal. Jadi ini sudah menjadi ambilan. Okey. Lepas tu kita ada semua peralatan lama telah dibeli pada kos. Okey, peralatan beli pada 1 Januari 2014 dan disusun nilai berasaskan kali lulus. So anda kena kira susun nilai. Ketujuh, sebuah mesin bengkel bernilai 15,000 telah dibawa masuk oleh pemilik melalui pinjaman bank. Pada 1 Januari 2018, pinjaman ini dibayar secara ansuran dalam tempoh 10 tahun. Masa pemasangan mesin sebanyak 3,000 telah ditanggung oleh wang peribadi Akmal. Jadi ini adalah modal tambahan lah. Dan kadar susun nilai adalah 10% atas kos. Ke-8, gaji yang dibayar termasuk 3,000 telah dibayar untuk pengubahsuai premis bengkel kenderaan dan 450 untuk upah bekerja membaiki kereta keluarga Akmal. Jadi sama juga ini adalah ambilan. 9, ini adalah aset dan liability pada akhir. Okey, ini adalah bagi HP lah. Okey. Jadi di sini minta anda sediakan bagi bengkel servis kereta Akmal penyata pendapatan komprehensif dan juga penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2018. Okey, mari kita terus semak. Sama seperti biasa, kita kena tuliskan nama kedai dan juga tajuk. Okey. And then di sini kita ada jualan. Okey. Jualan kita akan ambil daripada sini, kita ada jualan tunai 19788. Lepas tu kita akan campurkan 780 campur 6315 dan tolak 5925. Kita boleh sediakan akaun ABT. Okey. Jika kita tak sediakan akaun ABT, sama juga kita boleh kira terus dengan ini. So 780 ini adalah hutang lapuk. Okey.
tambah hutang lapuk. Lepas tu kita akan tambah 6315 ini adalah baki akhir untuk ABT. Dan akan tolak 5925 ini adalah baki awal untuk ABT. Okey. Jika anda tidak mahir terus kira macam ini, anda boleh buka akaun ABT. Okey. Contohnya cikgu buka lah. ABT kita ada baki BB. Baki BB adalah 5925. Baki HP adalah 6315. Di sini kita ada hutang lapuk. So, hutang lapuk adalah 780. Jadi, cara ini kita boleh kirakan jualan kredit. Okey. Berapa jualan kredit di sini? Ambil yang ini, jumlahkan. Okey. 780 tambah 6315. Kita ada dapat 7095. 7095 tolak dengan 5925. Jadi kita dapat 1170. Lepas tu tambah dengan jualan tunai 19788. Jadi kita dapat 20958. Okey. Jika betul, terus dapat 3 tik. Di sini biasa untuk rekod tak lengkap, 1 tik adalah setengah makalah. Okey. Dan jangan lupa, kedai ini dia ada jual alat ganti kereta dan juga servis. Jadi kita ada hasil perkhidmatan servis. So kita boleh dapat yang ini dari sini 6540 adalah hasil perkhidmatan akhir di sini. Lepas tu tolak yang awal. Okey. Jadi anda akan dapat 78357. Betul 2 tik. Jumlahkan. Baru kita pergi tolak kos jualan. Kos jualan kita ada inventory awal. Campur belian. Okey, belian pun sama. Kita ada belian daripada sini. Jadi kita boleh terus kira belian dengan buka akaun ABB. Baki BB 4220. HP 4943. Lepas tu kita ada di sini ABB, nampak tak? 13680. Ini adalah bank. 13680. Okay. And then kita ada discount diterima 293. Jadi discount kita letak di sini 293. Jadi kita akan jumlahkan. 293 campur 13680 campur dengan 4943. Kita dapat 18916 tolak dengan 4220. Ini adalah belian kredit. Okey? Belian kredit. Lepas tu kita kena tolak dengan 405. Okey? 405 ini adalah ambilan. Ambil alat ganti kereta. Okey? Jadi kita dapat 14291. Ada 3 tik. Lepas tu kita tolak inventory akhir. Kita dapat untung kasar. Okey? Di sini kita ada campurkan hasil, kita ada diskaun diterima 293 dan tolakkan belanja. Okey. Kita akan tengok di buku tunai. Okey? Kita boleh mula daripada buku tunai. Jadi kita di sini kita ada belanja gaji 10290. Kita akan tengok yang berkaitan dengan gaji. Di sini kita akan tolak 3000. 3000 adalah gaji yang dibayar, termasuk 3000 dibayar untuk pengubah suai premis. Jadi sini gaji yang dibayar sudah termasuk. So kita kena tolakkan 3000 dan tolakkan 450 ini adalah ambilan, iaitu upah pembaiki kereta keluarga Akmal. Okey, kita dapat 6840. Lepas tu kita ada belanja utility, belanja insurans. Insurans sama juga, kita akan tengok di atas sini ada prabayar. Jadi kita akan tambah prabayar dan kita akan
tolak prabayar akhir 300. Jadi kita dapat 2699 2 tik. Lepas tu kita ada lesen perniagaan 1350 dan kita ada belanja am 927. Belanja am belum bayar awal, kita kena tolak. And then kita kena campur belanja am akhir. Ini kena tolak, ini kena campur. Jadi kita dapat 873. Okay. Lepas tu kita ada belanja faedah. Ansuran pinjaman adalah termasuk faedah, tapi kita hanya perlu kirakan faedah saja. Jadi kita terus tengok kita punya pinjaman adalah 15,000 pinjam untuk 10 tahun. Jadi 15,000 bahagi dengan 10 tahun, bayaran pokok pinjaman setahun adalah 1,500. Okey? Jadi ambil 2,100 tolak 1,500 akan dapat RM600. Lepas tu kita akan sambung. Okey? Faedah sudah. Lepas tu kita ada hutang lapuk 780. Lepas tu kita ada belanja susut nilai peralatan 12,000 dan susut nilai secara kali lulus. Dan dia sudah beli pada 1 Januari 2014. Bagi anda nilai bersih adalah 7,200. Jadi kita boleh terus tolak, ambil kos tolak dengan nilai buku adalah jumlah susun nilai terkumpul, bahagikan 4. Sebab tahun ini adalah 2018. Jadi 2014, 2015, 2016, 2017. Kita bahagikan 4, kita tahu 1 tahun punya susun nilai adalah RM1,200. Okay? And then kita ada belanja susun nilai mesin. Untuk susun nilai mesin sama juga, dia berjumlah 18,000 sebab dia kos 15,000, lepas tu memasangan 3,000. Jadi kos perolehan mesin adalah 18,000. Ambil 18,000 talak dengan 10%, anda akan dapat 1,800. Dan akhirnya kita ada susut nilai alat perkakasan pengkir. Okey? Jadi kita kena cari alat perkakasan pengkir. Mula-mula ada 2,790. Lepas tu kita beli lagi. So kita akan tambah 8,445. Lepas tu kita akan tolakkan alat masih ada 4,440. Jadi kita dapat perbelanjaan atau susut nilai dia adalah 6,795. Jumlahkan, kita ambil jumlah sini. Tolak jumlah belanja, kita akan dapat untung bersih 56,167. Jika anda betul semua, akan dapat 13 markah. Apabila ini siap, kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan. Okey. Yang ini sama juga, kita akan terus rujuk kepada paki HP di sini. Dan juga aset awal. Okey. Jadi di sini kita ada premise. Okey. Kita perlu tengok premise. Premise adalah sini 27,300. Lepas tu kita ada pengupasuaian pengkir. Maksudnya anda renovate sikit kan. Okay. So tambah 2,250. Dan juga kita kena tambah di sini. Sebab renovate punya perlu bayar. Okay, adalah 3,000. So kita kena tambah 3,000. Jumlah 32,500. Lepas tu peralatan bersih. Pada awal 1 Januari kita ada 7,200. Tolak yang tahun semasa 2018 punya susut nilai 1,200. Jadi kita tinggal 6,000. Alat perkakasan pengkir kereta pun sama. Kita akan terus ambil daripada paki di sini. 4,440. Dan kita punya mesin juga kita beli 18,000 di maklumat ke-7. Lepas tu kita tolak susut nilainya. 1,800 kita tinggal 16,200. Kita jumlahkan. Lepas tu bagi aset semasa terdiri daripada inventory. Lepas tu tunai di bank 3,0909. Jadi kita boleh kirakan dekat sini bagi HP berapa. Lepas tu kita ada ABT. Ambil dari sini. Insurans prabayar daripada sini.
dan hasil perkhidmatan servis belum terima daripada sini. Okey? So, sudah selesaikan semua. Lepas tu kita akan pergi tolak liability semasa. Liability semasa kita ada ABB, belanjaan belum bayar, dan juga satu adalah pinjaman. Sebab soalan di sini ada nyatakan ialah kita perlu bayar dalam tempoh 10 tahun. Okey, jadi semasa 1,500. Selebihnya adalah liability jangka panjang atau bukan semasa. Okey, untuk equity pula kita ada modal awal tanpa modal tambahan, tanpa untung bersih daripada jawapan atas. So, ini adalah own figure. Lepas tu tolakkan ambilan. Okey, mari kita terus tengok ambilan. Ambilan adalah di sini, kita ada ambilan 24800. Kita kena tambah 405 adalah ambil alat ganti kereta, dan juga 450 ini adalah ambilan, okey, untuk upah membaiki kereta keluarga. Okey, dan lepas tu kita tambahkan, kita akan tambah liability bukan semasa iaitu pinjaman 12,000. Okey, dan kita jumlahkan, kita akan dapat imbangkan dua-dua dengan amount 101,572. Jika betul semua, anda akan dapat 7 markah penuh. Okey? Tandang. Okey, ini adalah tarikh penting sebab ini adalah peperiksaan STPM bagi semester 1 atau ulangan semester 1. Tarikh adalah pada 14 hingga 17 Februari. Mulai hari Isnin depan. Okey? Dan di sini adalah love. Ini adalah Valentine's Day. Tetapi ini adalah hari untuk exam perakaunan. Masanya pada 11 hingga 1. Jangan lupa, masa 2 jam. Okey? Di sini cikgu nak ingatkan, okey, topik-topik yang anda perlu mahir adalah prinsip dan andaian pembetulan kesilapan, PHR, aset inventory, penyata penyesuaian bank, liability, penyata kewangan bagi yang koperasi dan rekod tak lengkap, dan juga kawalan dalaman. Format yang anda perlu ingat ialah anda kena tahu macam mana nak sediakan jurnal penerimaan tunai dan pembayaran tunai dan persamaan perakaunan. Okey, di sini anda kena mahir dengan jurnal bagi pembetulan kesilapan, PHR, inventory, PBB dan liability. Dan ingat, untuk PHR anda kena tahu macam mana nak kirakan ikut peratusan dan jadual pengusiaan penghutang. Okey? Dan ini anda kena faham sediakan penyata kewangan lah, penyata pendapatan, pembahagian untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, untuk aset dan kawalan dalaman anda kena mahir. Perlu bagi penekanan cikgu tulis dengan pen hitam. Dan juga ini wajib kena tahulah. Okey, anda perlu tahu sediakan penyata kewangan. Okey, aset dan kawalan dalaman, kalau anda tengok balik analisis kan memang tiap-tiap tahun dia akan keluar. Tetapi 2019 dan tahun 2020 kan kawalan dalaman telah berturut-turut keluar. Okey, satu soalan penuh. Okey, bagi soalan 5. Jadi anda kena faham juga, mahir juga tentang kepentingan, apa objektif, prinsip dan batasan. Okey, untuk aset juga anda mesti tahu macam mana nak kirakan kaedah susun nilai, kirakan kos perolehan aset dan juga sediakan catatan jurnal. Okey? Sekian saja. Terima kasih. Good luck and all the best. And hope you score A. A adalah di tangan anda. Okey? Sila like, share and subscribe. Jumpa lagi. Bye.